Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini masih lagi secara online dan macam diwar-warkan nanti insyaAllah pada bulan hadapan kita akan mula jumpa insyaAllah ada kelas seperti biasa. Cuma beza dia jumlah kehadiran tidak boleh samalah. Dia tidak akan sama macam mana kita biasa ada penjarakan. So size kelas masih kekal tapi jumlah jemaah akan dikurangkan. Okey. Dan first come first serve siapa-siapa yang lambat datang kelas atau terlewat mungkin tak dengar akan masuk. Allahu a'lam, ni berdasar pada SOP yang akan datang. Okay, ala kuliah kali terakhir kita bincang itu kita dalam masa tarikh tasyri' dan kita sedang bincangkan sejarah pensyariatan dan kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk pensyariatan zaman para sahabat Nabi SAW. Okay, cuma kita bezakan itu, kita kata zaman Nabi adalah zaman tasyri' yang sebenar, itu 23 tahun baginda SAW menerima wahyu sampai tahun ke-11 Hijrah Nabi wafat. Okay, ditamat dalam pensyariatan, kemudian bila zaman pembentukan fiqh ataupun bukan berkenaan dengan tajuk tajuk penjelasan bagi hukum bermula daripada tahun ke-11 Hijrah sampai 40 Hijrah. Itu zaman para khulafa ar-rasyidun. Yang mana kita kata zaman di mana para sahabat masih lagi ramai dekat mereka punya rujukan. Dekat situ kita kata zaman mereka inilah zaman yang zaman yang kita bincangkan tentang wujudnya ada khilaf dan juga ijma'. Dan memang masih kita terangkan berkali-kali bahawa ijma' yang sebenar ataupun ikut kepada macam Syafi'i pegang adalah ijma' para sahabat bagi perkara yang zaman Nabi telah ada. Adapun benda-benda yang kemudian zaman para sahabat baru timbul, baru muncul atau para tabi'in seterusnya, maka perkara tersebut dianggap sebagai perkara ijtihad lah. Boleh untuk orang tu bercanggahan, berkhilaf, ataupun perkara para sahabat berkhilaf, boleh tabi'in pun terima khilaf. Okey. Hari itu kita bincangkan berkenaan dengan tajuk yang terakhir, surat Al-Kedua 15 warisan datuk bersama adik-beradik. Yang kita kata dalam konteks ni mazhab Syafi'i pegang dengan pendapat yang yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit daripada Umar, Uthman, Ali dan Ibn Mas'ud, iaitu diwariskan bersama-sama datuk ni, datuk kalau orang tu mati tinggal atuk, tinggal adik-beradik, maka dia kata adik-beradik dapat datuk pun dapat. Okey, dan ada percanggahan lah cuma masalah warisan harta. So beza dia, atuk ni dia punya kedudukan menggantikan bapa. So dia boleh makan 1/6 ataupun asabah. Cuma beza dia adik-beradik pula dia bila masuk dengan atuk, benda ni akan menjadikan satu macam bentuk kerumitan dalam pembahagian harta lah. Pasal atuk ni dia kata mesti dapat juga, adik-beradik dapat juga. Jadi bila pecahan tersebut memang bagi siapa yang belajar faraid, antara perkara-perkara yang perlu dibahaskan panjang lebar adalah berkenaan dengan tajuk warisan harta atuk dengan adik-beradik. Atuk dengan adik-beradik. Mana kalau seorang tu mati, dia ada atuk, tinggalkan adik-beradik. So kalau ada bapa mudah. Kalau bapa ada, adik-beradik tak masuk campur. Bila seorang tu mati, dia ada bapa, so bapa dia akan dapat harta, adik-beradik tak ada masuk seorang pun. Dan kalau dia kata atuk pula, dekat sini yang khilaf berlaku. So ikut pendapat yang kita dalam mazhab Syafi'i contohnya, kita pegang Zaid bin Sabit punya pendapat, dan memang Nabi pernah sebut afradukum, orang paling tahu faraid kamu di kalangan kamu adalah Zaid bin Sabit. Jadi bila dipegang itu, maka pendapat tu memang jadi kuatlah. Kemudian dalam masa sama satu kumpulan lagi seperti pendapat dari Abu Bakar, diriwayatkan daripada Aisyah, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas dan Imran bin Hussein serta Abdullah bin Uqbah, bahawa mereka jadikan datuk ni macam bapa. So mereka gugurkan adik-beradik tak dapat apa-apa daripada warisan harta. Okey.
Hari ni so kita sambung hari ni Okay, share screen. Okay. Okay, sambung. Dia kata kat sini ke-11 perkara-perkara yang dipercanggahkan adalah perisan adik-beradik perempuan bersama dengan anak-anak perempuan. Okay. Ini kita bincangkan dulu juga sikit. Dia kata telah diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, daripada Ibn Mas'ud dan Umar serta Ali, Zaid dan jumhur daripada para sahabat bahawa adik-beradik perempuan yang sebapa, seibu sebapa atau sebapa, dia akan ambil asabah bersama dengan anak-anak perempuan. Jadi kalau dia kata orang tu mati tinggalkan anak perempuan, tinggalkan adik-beradik perempuan, so adik-beradik perempuan dia boleh dapat harta bersama-sama dengan ini kalau tak ada orang lelaki lain lah. Kalau tak ada lelaki lain dalam keluarga tersebut, maka saya adik-beradik perempuan akan makan harta secara asabah. Anak perempuan dapat, adik perempuan dapat, dia dapat baki apa yang tinggal. Dan kalau tak ada ini, kalau tidak ada bersama mereka sebarang saudara, dan untuk adik-beradik perempuan apa yang lebih, dan tiada untuk mereka bersama dia kata dan tadi untuk mereka ni bersama dengan anak perempuan tadi sebarang kefarduan yang dinamakan, tak disebut satu per berapa. So kalau katakanlah orang tu mati tinggal anak perempuan 2 orang, kemudian ada adik perempuan yang ramai, so adik perempuan tu akan dapat yang lagi 1/3 tu bagi kat diorang, itu dapat terus kat diorang. Ini jelas. So adik perempuan akan makan secara panggil asabah. Okey. Diriwayatkan daripada satu pihak lagi, daripada Ibnu Abbas, bahawa dia kata tidak dijadikan adik-beradik perempuan bersama anak perempuan sebarang asabah. Dan dia berkata tentang anak perempuan dan adik perempuan, untuk anak perempuan ni separuh dan tiada apa-apa untuk adik-beradik perempuan. So bagi mereka ni, bagi Ibn Abbas, dia pegang dengan tak ada langsung. So macam mana kedudukan anak lelaki. So kalau anak lelaki ada, sebenarnya macam kita ada konsep dia, kalau kita dalam keluarga, kalau seorang tu mati, dia ada anak lelaki, memang tak ada seorang pun adik-beradik dia akan masuk. Tak ada seorang pun anak lelaki tu akan makan apa lebih. Tapi bila untuk anak perempuan, dia satu kiraan dia dua je. Kalau seorang setengah, kalau kita ada anak perempuan seorang dapat setengah harta kita. Kalau anak perempuan kita ramai, dia dapat 2/3. 2/3 daripada keseluruhan harta tersebut. Dan baki tu lah, masalah baki tu. Baki tu yang kita kata sekarang ni, kalau lah ada adik-beradik perempuan, maka adik-beradik perempuan tu akan dapat. Bagi pendapat pertama. Pendapat kedua kata, Abbas kata tak. Dia kata tak dapat apa-apa. Okey. Jadi dia kata untuk anak perempuan separuh, dan tak ada apa-apa untuk saudara perempuan. Adik-beradik perempuan bagi si mati. Maka dia kata kepada dia, bahawa Omar telah memutuskan dengan bercanggahan dari itu, dan dijadikan untuk adik-beradik perempuan separuh harta lagi. Maka berkata Ibn Abbas, kamu lebih tahu atau Allah lebih tahu? Adakah kalian lebih tahu atau Allah lebih tahu? Dan dimaksudkan oleh kata-kata Ibn Abbas tu, diinginkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, An-Nisa ayat 176. Satunya ayat terakhir surah An-Nisa, Allah Ta'ala nyatakan, ini meru'un halaka, jika seorang tu mati, laisa lahu walad, tiada untuknya anak, walahu ukhtun, dan ada untuknya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka untuk dia, untuk adik perempuan dia, separuh apa yang ditinggalkan. So dijadikan apa? Dia kata dijadikan syarat bahawa tidak ada anak. Anak tu, walad bukan hanya merangkumi lelaki. Pasal dalam konteks perbincangan tajuk yang kalimah anak ni, dia bukan semestinya anak lelaki. Kalau ibnun lah. Ibnun anak lelaki. Kalau dia kata walad tu boleh merangkumi dua-dua. Seperti kadang-kadang bila bincang tentang hadis, bila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali daripada 3 jalan. Kedua, sedekah jariah, ilmu manfaat. Betul terakhir tu banyak orang salah baca. Dia dibaca apa? Waladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. So semua orang pandang anak lelaki yang akan mendapat kelebihan tersebut bagi ibu bapanya. Sedangkan walad itu maksud dia anak, tak semestinya perempuan atau lelaki. Tak semestinya lelaki saja. Sebab tu kenapa bila dari situ ayat 176 surah An-Nisa tu seolah memberikan gambaran bahawa hanya kalau orang mati tak ada anak, baru adik-beradik perempuan dia boleh masuk. Adik-beradik boleh masuk. Kalau ada anak, maka tak boleh masuk langsung. Walaupun anak tu perempuan, tetap tak boleh masuk, dia kata. Ini yang difahamkan daripada tajuk tersebut. Inilah pasal asas dia kalau kita perhatikan kisah permulaan pewarisan harta ayat 11 12 surah An-Nisa ni turun kan sebab kerana
kisah Sa'ad bin Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Mu'az yang mati. Kemudian bila dia mati, dia tinggalkan anak perempuan 2 orang, isteri dan adik-beradik, seorang saudara. So saudara di zaman dulu kan, sebelum datang turun ayat pewarisan harta, dia wanita tidak mewarisi harta. Mana kalau dia kata ada keluarga tu, lelaki datang ambil harta, ambil semua sekali, suka hati dia. Jadi isteri datang mengadu kepada Nabi SAW berkenaan dengan sahabat baginda yang mati dalam perang Uhud, kemudian syahid, mati syahid lah orang Uhud, kemudian adik-beradik dia datang ambil harta semua sekali. Jadi kan ketika tu kita dapat perhatikan bahawa sebenarnya pendapat yang kata pertama tadi kan, adik-beradik tu kalau ada anak sekalipun adik-beradik dapat harta, kan kisah tadi berlaku memang adik-beradik dapat. Pasal Nabi kata pada bapa saudara tu turun Al-Quran, Tanfiq Mawaris, Nabi panggil pak saudara budak-budak perempuan ni yang anak Sa'ad bin Rabi' ni, Nabi kata dengan dia, engkau beri pada isteri 1/8, kau beri pada anak dia 2/3, baki yang kau ambil. So itu konsep dia pada lelaki. Kalau lelaki dapat, kenapa perempuan tak dapat? Itu asas pertama lah. Jadi benda tu ada percanggahan di situ, tapi kita kata itu berlaku. Bagaimana mereka bercanggah mengenai kalalah orang yang mati, tak ada bapa, tak ada anak, dan persoalan-persoalan dan pewarisan harta banyak lagi. Itu yang kita katakan sebagai di antara perkara para sahabat bercanggahan. Okey, kemudian ke-12, musyarikah. Musyarikah ni dia keadaan di mana diperkongsikan anak lelaki, anak bagi si mati, orang tu mati, tinggalkan anak tinggalkan adik-beradik seibu sebapa, dengan adik-beradik yang seibu saja. Jadi dia kata untuk persoalan ini, dia kata di sini orang berpendapat tentang perkongsian ni ada empat rukun. Pertama, terjadi dalam kisah tu kalau orang tu mati tinggal suami. Kemudian dia ada mak atau nenek. Kemudian padanya ada 2 atau lebih adik-beradik daripada ibu. 2 atau lebih adik-beradik daripada ibu. Okey. Kemudian dia ada dalam tu asabah, ada asabah, mana adik-beradik yang daripada adik-beradik seibu sebapa, daripada ada adik-beradik dia lelaki, seibu sebapa dengan dia. Okay, jadi macam bila kita kata macam ni, lelaki bila ada orang tu mati dan dia punya keluarga dia tertinggal, mana ada mak, ada suami, mati ada suami, ada adik-beradik seibu, adik-beradik seibu, tak kisah lelaki perempuan. Kemudian ada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Dia seibu ni kan kita tahu bahawa bila kita tu suami bila si mati tak ada anak, dia dapat setengah. Suami dapat setengah. Kemudian mak dia pula bila kat situ adik-beradik ramai dapat 1/6. Tak adalah hal. Kemudian adik-beradik dia yang seibu dia ramai, dia dapat 1/3. Kalau seorang 1/6, ramai 1/3. Laki-laki perempuan. Kemudian adik-beradik yang seibu sebapa pula asabah. Dia makan dipanggil dia makan secara apa yang baki. Kalau ada lepas orang yang dapat pecahan, baru dapat kat dia. Tapi dalam pecahan tadi habis. Setengah dah diambil oleh suami. Kemudian 1/6 diambil oleh ibu. Tinggal 1/3 je lagi. 1/3 ni diambil oleh adik-beradik semak. So dia kata macam nak buat? Dia kosong lah. Maka dia angkat persoalan ini buat pertama kali pada Umar. Dan telah memutuskan Umar padanya di atas asal yang masyhur daripada sebelumnya. Dan beliau, itu Umar bin Khattab, gugurkan orang makan asabah. Pasal apa? Bila dah selesai habis. Mana faraid ni bila dah habis pecahan semua orang ambil, so siapa baki tu tak dapat apa lah. Kemudian diangkat padanya kali kedua pada tahun berikutnya, lalu beliau kongsikan di antara adik-beradik seibu tu dengan adik-beradik seibu sebapa. Dan dijadikan 1/3 yang baki tinggal tu dikongsikan berapa ramai mereka ada. Sama je, tak ada beza lelaki perempuan. Okay. Dan dia ditanya pada Umar bin Khattab ini pasal kisah dia ketika jadi tu orang tu datang. Pasal tajuk ni dia dipanggil sebagai masalah Umariyah. Umar yang menyelesaikan masalah ni dengan tajuk ni, bahkan juga dikata Hajariyah. Sebab orang tu kata orang tu jumpa Umar, dia kata katakanlah bapa kami batu dan sungai, tapi mak kami kan sama, kenapa dia orang dapat kami tak dapat? Itu macam tu. Pasal asal dia sebab adik-beradik yang seibu sebapa dia makan apa lebih.
adik-beradik seibu dapat 1/3. Jadi bila yang seibu seberapa tak dapat lagi ikutkan pecahan, ada. Untuk yang makan baki tak ada. So, jadi Umar bin Khattab ketika tu kongsikan semua sekali. Itu syarikah tu dikongsikan. Jadi tapi bila Umar bin Khattab, ni dekat sini ada beberapa perkara lah kita boleh belajar. Umar dah putuskan hukum pada kali pertama. Tahun lalu tak dapat. Lepas tu bila tahun ini adik-beradik yang seibu seberapa dapat. So jadi orang-orang yang ramai tu yang tahun lepas tak dapat jumpa Umar. Ditanya kepada dia, macam mana boleh tahun lepas dapat, tahun tak dapat? Dia kata apa? Itu apa yang kami telah putuskan dan ini apa kami sedang putuskan. Jadi daripada perbuatan Umar tu, apa keputusan hakim yang telah lalu, tak boleh dirujuk semula lah. Ini perkara-perkara yang mungkin dalam konsep penghakiman dalam masyarakat Islam kita ni yang banyak orang tak tahu bahawa apa yang telah diputuskan oleh hakim terdahulu tak boleh hakim yang terkini terkini mesti ikut, tak juga. Tak juga. Tahun lepas, tahun ni. Tapi dalam undang-undang common law lain. So kita di Malaysia ni, undang-undang common law tak membolehkan untuk untuk keadaan tadi berlaku sedemikian. Maksudnya kalau hakim A telah buat keputusan, hakim yang berikutnya B ni tak boleh buat keputusan baru. Dia kena ikut keputusan hakim yang terdahulu. Saya ingat sekali pernah terjadi kes kan kes yang kematian pelajar tahfiz tahun 2017 tu. Yang ada orang buat khianat bakar mati kan. Jadi bila kebetulan saya ada jumpa seorang tu, dia magistrat. Dia kata dengan saya, dia kata, Ustaz, orang budak-budak dia takkan dihukum. Saya kata kenapa? Sebab ada kes dahulu yang sebelum tu yang telah putuskan. Sebab dia kata sebelum kes yang kebakaran budak tahfiz tu, ada kes yang sebelumnya seorang budak lelaki 13 tahun kot. Ni berumur lah, budak berumur. Dia tikam budak perempuan sampai mati. So budak perempuan tu ejek, dia gemuk. So jadi bila hakim lepaskan, hakim pertama dah lepaskan kepada budak yang pertama, hakim yang terbaru ni tak boleh buat hukum baru. So kalau dia buat hukum baru nanti orang akan ribas dia hukum saya. Ini masalah. Dalam peraturan atau undang-undang sivil ni memang mengarut sikit. Dia tak ada tajuk tadi. Tajuk berkenaan dengan dengan independen setiap hakim tu tak ada. Jadi kalau dalam kes ni macam ni, Omar kata kisah yang tahun lepas dapat dan tak dapat itu apa kami telah putuskan. Yang ini sekarang apa kami sedang putuskan, dia kata. Okey. Dan menyepakati Umar pada perkara itu Zaid bin Sabit, Uthman bin Affan, Ibnu Mas'ud dan selain beliau. Okey, ada lain dan itulah mazhab Malik dan Asy-Syafi'i. Dan menyanggahi Umar, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari dan satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Ini mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, dia pegang macam tu. So konsep dia, maksud dia masalah Umariyah ni, masa belajar faraid memang ada perbincangan panjang lebar lah berkenaan dengan tajuk bagaimana kita nak bahagikan harta kalau sekiranya adik-beradik yang kandung yang sepatut dapat tak pernah ada pecahan, tak pernah ada pecahan. Dia dapat apa lebih je. Lepas tu kemudian adik-beradik yang seibu saja dimakan secara apa lebih. Dimakan secara pecahan. So, jadi automatik adik-beradik seibu seberapa tu dengan seibu tu jadi sama taraf. Bahkan lelaki perempuan sama taraf. Sama taraf, maksudnya kalau sekiranya berlaku kejadian macam tu, seorang tu mati tinggalkan adik-beradik seibu seberapa dan adik-beradik seibu dan tak ada penghalang penyekat untuk menghalang adik-beradik seibu tu untuk mewarisi harta, maka automatik ketika tu adik-beradik tu semua jadi sama rata. Mana lelaki perempuan sama rata je. Macam ikut pendapat Umar laksanakan, jadi semikian. Okey. Yang terakhir, yang ke-13 adalah aul. Aul ni dalam konteks konteks pewarisan harta, dia adalah apabila jumlah pecahan tu melebihi daripada sepatutnya. Okay, dia kata apa? Aul dalam pewarisan harta, ia adalah izham furud. Saling bersesaknya kefarduan yang tidak luas untuknya akan harta berkenaan. Iaitu lebihan daripada habuan. Tapi kurang dalam masalah nisbah. Nisbah tak cukup. Maksudnya itu adalah semua faraid tadi tak apa dan keadaan sebenarnya kalau kita ikutkan semua urusan faraid ni tak keluar daripada 3 keadaan. Pertama adilah. Maksudnya dia adalah sama padanya habuan-habuan daripada bahagian harta sampaikan tak ada dekat situ dia habiskan semua harta yang tak lebih tak tanpa kelebihan. Tanpa kelebihan. Tanpa kelebihan ni maksud kita adalah yang kalau suami dapat separuh, kemudian mak makan 1/6,
Adik-beradik seibu makan 1/3. Habis kan? Ataupun kalau contoh orang tu mati, tinggalkan seorang anak perempuan, tinggalkan atuk seorang. Bapa dia tinggal bapa. Maka anak dia dapat setengah, bapa dia dapat satu setengah lagi. Ataupun dia mati tinggalkan seorang anak lelaki dan atuk atau mak. Jadi yang ini habis tau. Dia punya habuan harta tu habis. Pecahan tu habis, tak ada apa lebih. Tidak ada apa lebih. Ini dipanggil adilah. Kemudian ada yang qasirah ni kurang. Itu adalah kekurangan daripada habuan dan lebih daripada nisbah. Kurang, maksud dia bila kita bahagi-bahagikan harta tadi masih lagi habuan pecahan tu tak cukup. Contoh macam kalau kita bahagikan, contoh macam orang tu mati, ada anak perempuan, kemudian ada mak. Mak dia tinggal, anak perempuan dia tinggal. Katakanlah mak dia dapat kerana ada anak, si mati ada anak, maka dia dapat 1/6. Anak perempuan dia akan makan setengah. So 1/3 je tak boleh siapa ambil. So macam ni dipanggil qasirah. Mana maksud dia pecahan tu tak boleh menghabiskan semua harta. Qasirah. Kemudian ada yang ailah. Ailah ni yang awal yang kita nak bincang adalah macam kes di mana menjadi apa? Bertambah pecahan dan berkurangnya akan nisbah. Dia berlawanan yang pertama. Itu apa yang awal itu qasirah. Yang ini kurang. Mana maksud dia habuan harta tu ada lagi tapi tak ada pecahan boleh masuk. Tapi yang satu lagi ni pecahan lebih, harta daripada pecahan tadi bertindan. Okey, dan persoalan pertama yang jadi awal ni adalah suami dan juga dua orang adik-beradik. Suami dua orang adik-beradik perempuan. So kita kata pasal dalam konteks ni adik-beradik perempuan ada pecahan Allah Taala firmankan, suami pun Allah Taala firmankan juga. Kalau kita buka dalam surah An-Nisa memang disebut berkenaan dengan masalah habuan untuk adik-beradik banyak mana. Dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Sebab itu ada berkenaan dengan suami, itu ada kisah suami bagi si mati. Tapi kalau kita buka pada ayat 176 ada kisah berkenaan adik-beradik. Kalau ramai dia dapat 2/3. Kan? 2/3. Kalau seorang dia setengah dia macam anak. Adik perempuan kita makan harta kita macam anak kita. Tapi sekarang problem dia bila suami dah makan setengah. Suami dapat setengah pasal si mati tak ada anak, setengah. Tapi adik-beradik perempuan dia dapat 2/3. Kan 2/3 kan dah makan lebih setengah. Kan 2/3 ni sama dengan setengah campur 1/6. Suami tu dah ambil setengah dah. So jadi kalau kita perhati kat situ kan pecahan tu kan macam tu. Ni suami dah ambil. Yang adik-beradik punya makan macam tu tapi ada lebih. Lebih 1/6. So nak sumbatkan mana 1/6 ni. Jadi kata kat sini itu berlaku pada zaman Umar bin Khattab anhu. Di mana mati seorang perempuan daripada dia mati meninggalkan seorang suami dan dua orang adik-beradik perempuan. Lalu dia angkat urusan ni kepada Umar. Lalu jadi berkecamuk kepada Umar kan. Jadi sama-sama daripada Umar urusan tersebut. Kemudian dia pun beristihad dan menghukumkan dengan aul. Maksud aul tadi kan, maksud dia pecahan tu dilebihkan. Erti kata lain je ni. Bila kita lihat 1/2 suami, lepas tu 2/3 untuk apa? Untuk adik perempuan. Nombor kita dapat berapa? 1/2 kan? Dengan 2/3. 2 dengan 3 bawah dia mesti 6. 2/3 mesti bawah dia 6. Conteng sikit boleh kan? Conteng sikit. Sekejap buka. Dia bagusnya apa? Panggil apa? Zoom ni dengan macam ataupun StreamYard. Dia boleh kongsi page yang mana kita nak conteng. Okey, kejap. Saya try lain. Tengok. Okay. Tengah ni. Saya stop share. Okay. Share benda lain je. Ni dia. Okay.
Ya, kita share kat sini share screen. Sekejap. Hello? Wah. Ya. Lah. Hilah. Abang duit. Abang duit. Okay. Sorry. Sekejap. Okay. Nampak? Okay. So, jadi kalau kita tengok sini bila seorang tu mati, dia tinggalkan dua dia tinggalkan satu tadi sebut apa, suami suami. Kecil sangat pula. Tebalkan sikit. Okey. Tinggal. Nampak okey. Tinggalkan suami. Kemudian tinggalkan dua adik-beradik perempuan. Dua saudari perempuan lah. Okay. So suami akan dapat 1/2. Adik-beradik perempuan dapat 2/3. Okay. So kita kena buat asal masalah sini. Okay. Asal masalah ni maksud dia berapa yang patut diterima oleh mereka. Okay. 2 dan 3 apa yang boleh bagi 2 dan 3? 6 kan? 6. Okay. 6. Okay. Jadi 1/2 daripada 6 berapa? 3. 2/3 daripada 6? 4. Betul kan? 4. So, bila ni, okay, soalan dekat atas tu, jumlah yang ada 6. Pasal 2, 3 ni, pecahan mereka 2, 1/2 dengan 2/3. So, nombor atas ni 6. So, problem dia kita bila nak bagi untuk mereka, okay, setengah untuk suami daripada 6 tu adalah 3. 2/3 daripada bila 6 kan, kalau 3 kali berapa dapat 6? 2 kan, 3 kali 2. 2 kali 2 kan, 6, 4. So 4, 2/3 daripada 6 adalah 4. So bila campur ni, jumlah dia adalah 7. So dekat sini buat apa? Pangkah yang ni, letak 7. Tu panggil aul. Kaedah macam tu dipanggil sebagai aul. Mana suami dapat, tapi dipecahkan, dibesarkan. Mana jumlah tersebut dibahagikan ikut kepada jumlah berkenaan. Jumlah pecahan tu sama macam tu. Dia pecahan tetap sama. Cuma habuan yang dapat tadi dibesarkan daripada dia. Dia panggil aul. Kaedah dia panggil sebagai aul. Okay. Faham So, jadi secara asasnya bila persoalan pertama timbul ni ada pada zaman Umar lah. Okey, jadi Umar ijtihad dan hukumkan dengan aul. Maksud dia sepatutnya harta dibagi 6, tak dibagi kepada 7. Supaya dapat semua orang dapat ikut nisbah masing-masing. Dia panggil sebagai aul. Dikatakan persoalan aul pada zaman Umar bin Khattab adalah suami, ada juga dikatakan pendapat lain dia kata suami, seorang adik perempuan dan juga ibu. Tapi jadi sama juga pecahan dia. Okey. Dan tapi dia kata dia kata dan tak ditemui bahawa didapati aul ni pada zaman Rasulullah SAW atau zaman Abu Bakar. Ia berlaku pertama kali pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar telah menghimpunkan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu bila Umar kata pada mereka, kita baca ni. Nampak kan skrin tadi? Okey. Macam ponteng tak. Okey. So dia dikatakan tak ditemui dikesan bahawa ditemui aul ni pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman Abu Bakar. Ia hanya terjadi pada pertama kali pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau himpunkan para sahabat radhiyallahu anhum dan dia kata pada mereka, fardu Allah Ta'ala untuk suami adalah separuh. Untuk dua adik-beradik adalah 2/3. Kan 2/3. Jadi jika dia kata jika aku mulakan dengan suami, tak dapatlah untuk adik-beradik perempuan. Akan hak dia 2/3 tu yang Allah Ta'ala sebutkan. Jadi jika aku mulakan dengan 2/3 untuk adik-beradik, tak tinggallah untuk suami hak dia. Tak dapat setengah daripada harta. Lalu berilah
berilah pandangan kepada aku, dia kata. Lalu diberikan pandangan pada Umar oleh Abbas radhiyallahu anhu, Abbas radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi, bapa Ibnu Abbas, untuk jadikan aul. Aul so, maksud dia jadi pecahan tu walaupun apa kita panggil apa, tiap kali bila pecahan tu bercampur-campur, semua orang ikut macam Quran sebut, tapi tiba-tiba bila kita buatkan apa pecahan tu, kita campur habuan masing-masing, itu lebih nombor. Kadang patut bagi 12, tiba-tiba kena bagi 13. So kita pangkah 12 tu letak 13. So maksud dia harta akan dibagi 13 dan pecahan tu akan pecah ikut pecahan tersebut. Faham Okey. Sekejap. Sekejap. Saya tengok chat sekarang ni. Faham tak? Faham tak? Ada siapa tak faham ke ni? Dalam perkara ni. Bertanya sekarang. Walaupun kita kan kelas faraid pun. Cuma kita nak fahamkan. Maksud dia, apa yang saya sebut tadi kan, aul tu, ikut pada gambar rajah yang tunjukkan tadi, faham Boleh turun respon dalam chat. Tak nampak ada orang ke tidak. Faham. Seorang, satu. Yang lain siapa lagi? Minta respon dalam ruangan chat sebelah kanan tu. Saya nak tengok. Pasal benda ni tajuk terakhir sebenarnya. Tajuk terakhir bagi tajuk perkara para sahabat bercanggahan mengenainya. Okey, jazakumullah khair. Ada respon, alhamdulillah. Okey. So jadi kalau kita nak fahamkan sekarang ni, ikut kepada apa yang disebut bacakan tadi, memang kita kata ini dan berkata Az-Zuhri kan Zuhri daripada Ibn Abbas, dia kata bahawa bahawa beliau berkata orang pertama yang membuat aul kepada para faraid ini adalah Umar bin Khattab. Ketika mana tersimpul kepada beliau dan beliau dan tolak tarik kan tolak menolak akan jumlah habuan. Lalu beliau berkata, demi Allah aku tak tahu siapa karikan kalian Allah Taala muliakan, siapa Allah Taala kebelakangkan. Dan beliau ni Umar bin Khattab adalah orang yang warak. Lalu dia dapati aku tak dapati sesuatu yang lebih luas untuk aku kecuali aku bagikan harta kepada kamu ikut kepada pecahan, dia kata, ikut pada habuan. Jumlah kamu patut dapat berapa. Dan aku masukkan setiap satu pada orang yang masuk padanya setiap satu punya hak tu aku masuk padanya daripada aul dalam faraid. So jadi maksudnya dia besarkan nombor tu daripada asal patutnya 6, pecahan patut 6 tapi dipecah pada 7. Kalau dia jumpa, kalau kita belajar memang jumpa, dia patut bagi pada 12, pecahan dia jadi 13. So dia panggil aul. Dalam menyepakati Umar bin Khattab anhu, pendapat dia, pendapat jumhur para sahabat seperti Ali, Abbas, Ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit dan tidak zahir khilaf kecuali Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kerana Ibn Abbas melihat bahawa sebahagian faraid ini lebih kuat. Bagi Ibn Abbas, bagi sebahagian ni lebih kuat. Maksudnya antara suami dengan adik-beradik, siapa lebih kuat? Bagi dia mungkin suami lebih kuat. Suami lebih kuat. Jadi ikut pada turutan pecahan tu kan mak bapak, perbincangan fiqh mawaris ikut pada Al-Quran 11, 12, 176 surah An-Nisa dimulakan mula-mula sekali dengan dengan mak bapak, anak, kemudian adik-beradik. Dia punya pecahan tu macam tu. Suami isteri, kemudian adik-beradik punya hak. So bagi dia mungkin di sisi Ibn Abbas, pecahan tersebut ikut siapa yang dikemukakan oleh Allah Ta'ala dahulu. So jadi kat situlah dia kata sebahagian faraid ni, pecahan tu lebih kuat berbanding yang sebahagian lain. Maka sebahagiannya takkan terhijab dan akan terima untuk gugur selama-lamanya. Dan sebahagiannya terima untuk gugur. Dan tiada syak bahawa faraid ni yang tidak terima gugur ni lebih kuat, dia kata. Dan bagi dia lebih kuat mengambil hak dia secara sempurna dan dikedepankan ke atas yang lemah. Jadi bagi orang macam Ibn Abbas mungkin pada pendapat dia macam kes suami dengan adik-beradik perempuan tadi, suami akan makan setengah, adik-beradik perempuan akan ambil setengah lah. Dia tak dapat lagi 1/6. Okey, itu pendapat yang datang daripada Ibn Abbas kan. Dikedepankan sempurna, mengambil hak sempurna, dikedepan ke atas yang lebih lemah. Dan apa yang baki dibahikan kepada baki waris. Tak perlu kepada aul, dia kata. Dan diberikan juga Ibn Abbas tidak menzahirkan pendapat dia ini adalah sesudah daripada Umar wafat baru diceritakan pendapat ini. Ini dikira sebagai sebagai ijtihad daripada Ibn Abbas yang mana dikata bahawa
keluar ijtihad yang tadi kecuali pas wafat kematian Umar. Kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey, baik. So kita dah bincang sepanjang perbincangan kita sebelum ni berkenaan dengan perkara para sahabat bersepakat dan perkara sebab pada mereka berkhilaf. So yang dalam fiqh ni bahasa benda yang khilaf ni lah yang akan timbul tajuk. So benda yang disepakati, contoh pada solat 5 waktu. Solat 5 waktu sehari semalam kan. Jumlah solat maghrib 3, subuh 2, isyak 4, zuhur 4 kan. Asar 4. Benda ni tak perlukan kepada dalil fiqh untuk kita kaji sebenarnya. Pasal benda tu jelas disepakati oleh semua. Cuma bila bercanggahan para sahabat dekat situlah timbulnya persoalan yang perlu difahami, kenapa mereka bercanggahan ataupun ada tak ruang untuk percanggahan. Macam saya sebut itu kan, kadang sebenarnya percanggahan tu ada sebab dia. Jadi kita masuk hari ni sebab-sebab percanggahan dalam fatwa. Kenapa para sahabat dalam berfatwa tu kadang-kadang bercanggahan. Daripada nas-nas syariah Islam, dia sebenarnya ada yang zanni, subut dan juga dalalah. Zanni, subut dan dalal. Mana dia punya pengertian ataupun dia kata dia sabit dia panggil zanni. Cuma nak fahamkan sikit. Okey. Zanni ni dengan qat'i dalam usul fiqh dia ada dibezakan sikit daripada kedudukan. Sebenarnya kalau ikutkan pada masalah lafaz Quran tak sedemikian. Dalam Al-Quran Karim tidak dibezakan macam tu. Dalam Al-Quran Karim zanni ni kadang-kadang maksud yakin. Zon maksud dia yakin. Zon kadang-kadang maksud dia dengan maksud ragu. Jadi kalau dari konteks masalah usul fiqh, diorang menganggap kan tajuk dalil ni dia ada masalah, adakah dia memang telah pasti daripada Nabi. Maksud dia daripada nas tu betul tak? Dia punya kesahihan dia macam tu. Kedua, masalah kefahaman. Petunjuk yang diberikan, adakah pasti? Contoh macam beliau kata aqimus solah. Dia tak ada sebarang kesangsian kat situ. Dia punya lafaz tu adalah perdataan daripada Quran, jelas aqimus solah. Atuz zakah pun sama jelas. Jadi pengertian ni pun tak ada keraguan. Cuma orang-orang yang gila saja yang akan kata tak faham solat tu apa. Jumpa geng-geng macam apa Rasul Kahar ke, Sukahar, atau geng-geng belajar makrifat lah, tarikat dan sebagainya. Ada orang akan timbul tajuk solat tu apa? Apa solat maksud dia? Kenapa Allah Ta'ala kata solat dalam Al-Quran ni solat daim, solat yang berterusan. Jadi diorang akan sentiasa mencari keraguan untuk membelitkan keadaan, akhirnya tak solat. Tapi kalau kita pada ahli sunnah, memang kita kata pengikut Nabi SAW, Muhammad SAW, macam disebut dalam Quran Karim, memang mereka rukuk dan sujud sentiasa dalam keadaan rukuk dan sujud. Mana maksud dia mereka solat. Dan memang jelas kita kata tak ada kalimah solat tu kecuali itu maksud dia. Kalau orang faham bila aqimus solat tu maksud dia, tak ada maksud lain. Macam saya pernah jumpa ada orang dia orang sesat, dia kata dia kata aqimus solat, dirikan kebenaran. Dirikan kebenaran. Saya kata dengan dia, kalimah solat maksud kebenaran abang ambil kat mana? Kalimah solat maksud kebenaran abang ambil kat mana? Saya kata. Mana kamus mana abang buka untuk dapat kalimah solat maksud itu? Tunjuk saya. Saya kata macam tu. Dia tak boleh buat tunjuk pun, memang tak ada pun. Kamus mana pun maksud solat tu adalah kebenaran. Dirikan kebenaran. Jadi bila kita faham kat sini kan, benda-benda macam ni, lafal-lafal aqimus solat tu zakah kan. Macam siam Ramadan. Bulan puasa kena Ramadan, kutiba alaikum siam tu kan, maksud dia berpuasa. Tak ada kesangsian. Sabit daripada Allah Taala arahan dan maksud ayat tu pun jelas. Kalau macam tu, dalil-dalil macam ni dipanggil sebagai qat'i, subut, qat'i dalalah. Sabit dia pun qat'i, pasti, putus. Dia punya pengertian pun pasti dan putus. Cuma dia kata kat sini ada dalil yang zanni, subut dan dalalah. Maksud dia dirasakan, memang tak kuat seperti qat'i. Dia tak 100%. Mungkin seorang je dengar, mungkin orang ni je cerita. Itu maksud dia kan dari segi kesabitan macam biasanya berlaku benda ni kepada sabit ni masalah hadis. Masalah hadis. Ada hadis yang tidak sahih, tidak ada sampai tahap sahih. Kan? Tak sampai mencapai tahap sahih seperti hasan saja ke, kan?
hadis-hadis yang sebegini, dia memang daripada segi masalah sabit dia, dia bukan qat'i, dia zanni saja. Dia tak sekuat macam yang hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih ni kita kata para sahabat Nabi, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, memang tak ada masalah menerima. Hatta walau seorang. Hatta walau seorang. Ini kena bezakan dalam konsep golongan ahli bid'ah ni, dia ada tajuk. Kalau kita ikut pada macam golongan Mu'tazilah. Bagi mereka hadis ini majoriti, semua hadis ni adalah bersifat dengan zanni, subut. Sabit dia secara zanni, bukan qat'i. Sabit bukan dengan qat'i, bahkan zanni saja dia kata. Tak kuat. Tak macam Quran dia kata. So jadi dia orang buang, dia tolak. Dalam masalah akidah dia kata nak mesti hadis mutawatir je. Hadis yang level macam Quran baru boleh kita terima. Ini sebenarnya perbuatan jahat dalam agama. Banyak orang terlibat ilmu kalam terlibat macam ni. Dia kata kisah ni tapi hadis ni hadis bukan Quran. Bila Quran datang pun dia akan cuba takwilkan juga. Dia akan pusing-pusingkan supaya kena dengan fahaman akal yang dia ada. Ilmu kalam yang dia ada. Itu beza sebenarlah yang nak kena jaga. So, jadi kalau kita dari masalah kalau kes kita bincang sekarang fiqh, masalah syariat, memang sebenarnya kita tak nafikan bila kisah tersebut, hadis tadi tidak kuat. Kesabitan dia tidak kuat. So jadi dari segi kesabitan tak kuat, dirasakan saja, bukannya putus, tak qat'i, dia zanni saja, atau petunjuk dia, pengertian dia. Kadang-kadang ada kata ada dalil nas syariah ni yang zanni subut, so zanni dalalah. Ataupun zanni dalalah tapi qat'i subut macam Quran. Dia tak ada zanni subut. Dia confirm dia daripada Allah Taala. Cuma masalah pengertian dia. Ini pasal kita nak faham ni, pasal kes nanti ada benda para sahabat pun bercanggahan daripada pengertian kalimah Al-Quran. So dekat situ kita boleh kata tak qat'inya maksud dia. Maksud dia tak putus. Omar kata macam ni, ni kata macam ni. So bila perbualan para sahabat, pemikiran mereka pun ada percanggahan, so kita anggap macam disebut sini lah, ayat Quran tu qat'i, sebut, tapi dalalah dia ada perbezaan. Ini pada benda khilaf je. Benda berijma' tak ada perbincangan. Okey. So jadi yang ini dan yang itu dia kata ialah yang menjadikan ruang untuk ijtihad. Di mana berlakunya dalil tu atau nas syariah tu tidak putus, tidak qat'i dalam masalah sabit dia ataupun pengertian dia. Ada para sahabat canggahan, ini kata A, ni kata B. Ataupun dalam konteks masalah ayat Quran. Ayat Quran yang sabit dia qat'i, tapi masalah pengertian dia para sahabat canggahan. So pada inilah ruang yang dipanggil untuk ijtihad. Supaya diistimbatkan hukum daripadanya dengan daripada bentuk-bentuk petunjuk bahasa. Ini kita akan belajar, kalau belajar usul fiqh, dia akan tunjuklah maksudnya ini arahan ni, perintah ni untuk wajib ke untuk galakkan saja. So dalam konteks bahasa Arab ada kaedah dia. Dia beri kaedah usuliyah, lughawiyah. Mana kaedah usul fiqh dalam konteks bahasa. Konteks bahasa. Bila kita kata kalimah tu macam contoh macam rajulun. Untuk siapa? Semua lelaki ke? Sebahagian lelaki je. Jadi konsep dia memang kita kena fahamkan. Daripada lafaz tersebut ada kaedah bahasa. Ini bagi perkara yang ada case tadi. Dalil tu para sahabat bercanggahan, kita boleh bincang. Okey, kalau diorang tak bercanggahan kita tak boleh masuk campur dalam situ. Okey. Sekejap. Jika si mati, kejap, daripada Baras. Jika si mati menulis pada sekeping kertas masa hidup, adakah dikira wasiat atau hibah? Wasiat. Maka sabitkah kertas itu jadi hibah atau wasiat? Tak, dia jadi wasiat je. Kalau dia tak isytiharkan, kalau dia kata dia panggil anak-anak dia isytiharkan, ini hartanya aku bagi sekian, ini hartanya aku bagi sekian, itu hibah ketika hidup. Kalau tulis bawa ke atas kertas, dia mati jumpa kertas, itu wasiat. Dan hanya berjalan 1/3 dan tak boleh berlaku kepada waris. Tiada wasiat untuk waris. Tidak ada wasiat untuk waris. Yang berlaku zaman kita sekarang ni, orang buat hilah. Dengan apa? Hibah wasiat. Hibah secara wasiat, hibah apa yang kes apa? Syarikat-syarikat. Dia buat macam amanah raya, makan 15%, amanah raya 30% ambil harta orang mati tu. Kalau dia orang uruskan dapat dari situ, dia penjagaan. Sebenarnya benda macam ni bukannya perlukan pada susah pun. Buat sendiri je. Cuma kes dia pasal kita nak naik turun mahkamah.
Kalau ada pertelingkahan dan sebagainya, tak setuju jual, yang ni semua nak jual, seorang tak nak jual. So basically benda itu pengurusan harta tu ni, tapi syarikat-syarikat tadi kadang-kadang dia take over. Kononnya macam orang tu dah bagi duit harta tu pada syarikat berkenaan. So, syarikat tu akan bahagi ikut apa yang dia nak. Itu benda tu adalah hilah. Hilah dalam melaksanakan faraid Allah Ta'ala perintahkan. Kedua soalan YouTube. Ustaz, jika emak meninggal, ada anak perempuan 3 orang, bapa dah meninggal sebelumnya lagi. Adik-beradik lelaki, mak pun meninggal. Bagaimana pembagian pusaka mak? Ya. Mak meninggal, kemudian ada anak perempuan 3 orang. Bapa dah meninggal, adik-beradik lelaki mak pun meninggal. Mana okay, sekarang ni kalau tu yang ada mak mak meninggal. Jadi adik-beradik anak-anak perempuan yang dapat 2/3, 1/3 pergi ke Baitul Mal. 1/3 pergi ke Baitul Mal. Jadi orang tu mati, seorang perempuan mati, tinggalkan anak perempuan 3 orang. Okey, suami dia meninggal awal lagi, tak ada masalah lah. Okey, lepas tu adik-adik mak pun yang lelaki tak ada. Tak ada adik lain lah. Jadi kalau dia kata mak tu meninggal, anak perempuan dia ada. So jadi anak perempuan dia dapat 2/3 harta dia. Kalau tak ada warisan lain, stop situ je lah. Unless mak tu punya adik-beradik pak saudara ke, pak saudara dia belah pak saudara dia ada mak pak saudara mak tersebut. So, ini kisah bintang harta mak. Jadi kalau setakat tak ada lah. Maksudnya harta tersebut 2/3 bagi anak-anak perempuan, baki pergi Baitul Mal. Baki pergi Baitul Mal. Okey, tu faham Jadi secara asasnya ni kita patut balik Jadi secara asasnya bila kita sebut ini memang kenapa khilaf berlaku? Basically khilaf ni berlaku sebab dalil itu kadang-kadang ada yang tidak kuat kesahihan dia. Ataupun pengertian dia dipercanggahkan. Okay. Ataupun macam Quran memang dalil tu kuat, pasti kesahihan sabitnya, tapi masalahnya pengertian tu pada dasar percanggahan. So bila pada dasar percanggahan, kat sini ruang dia panggil ijtihad. Berdasar pada kaedah bahasa dalam di bawah skop kaedah syariah yang umum dan nas-nas yang qat'i. Kita akan cuba fahamkan dalil tu berdasar pada umum tajuk yang ada. Dalam konsep ni kita kata macam kes perusahaan harta, nikah cerai, masalah hudud, masalah ibadat. Jadi dia ada tertib dia yang kita kena perhati kat situ. So konsep dia memang ada dalil yang terbuka ruang untuk bercanggahan. So kat situ timbul tajuk awal. Jadi dia kata kita faham juga dalam masa yang sama menjadi baharu kepada orang ramai persoalan-persoalan apa yang tak pernah berlaku pada nas. Okey. Ada perkara berlaku tapi nas tak ada. Contoh macam kalau kita lihat macam semalam saya sebut tajuk ni tentang tembakau. Tembakau tak pernah ada dalam dunia Islam sebelum tahun 1000 Hijrah. Maksudnya selepas Nabi wafat 990 tahun lebih kurang, 990 tahun atau 999 tahun Nabi wafat, barulah hijrah, barulah ada dalam dunia Islam ni masuk tembakau. So benda tu tak pernah wujud. Dalil dia tak syik dalil tentang mana. Zaman Nabi pun tak ada. Zaman Nabi pun tidak ada. So benda tu macam zaman sekarang jual beli online atau nikah macam baru nikah cara melalui online. Sama ada yang nikah tu tadi wali dengan perempuan duduk sana, lelaki duduk sini. Adapun semua keluarga yang menikah tu dekat sini, cuma wali hakim tengok ikut kamera. Live telecast. Siaran langsung. So jadi benda macam ni kalau kita perhatikan pada zaman Nabi tak ada. Hukum dia tak wujud, tak ada nas. Okay. Ataupun apa yang tidak ditemui oleh mujtahid tu, apa yang datang pada nas, tak jumpa nas. Tak jumpa nas. Pasal ini kena faham juga. Sebab para sahabat Nabi SAW, diorang berhijrah, musafir dan sebagainya, kena pelosok-pelosok dunia Islam yang luas. Bukan Mekah Madinah saja. Dulu lepas daripada Islam tersebar, ada duduk di Mesir, ada duduk di Iraq. So jadi banyak berlaku perpindahan ni ke Yaman dan sebagainya. So bila ni maklumat tu kadang-kadang tak sampai sepenuhnya. So katakanlah di tempat-tempat berkenaan ada orang-orang belajar dengan sebahagian para sahabat. So mungkin ada sebahagian nas dia tak jumpa. So bila berlaku perkara tapi nas dia tak pernah tahu pun berlaku juga. Okey. Dan tak ada kesepakatan pada hukum tersebut.
Hukumnya tak ada siapa bersepakat. Sebab tu diorang ada timbul tajuk masalah ikhtilaf. Okay, jadi kat sini dia kata ini dan itu demikian, apa ini juga dia kata demikian dibuat pada ijtihad, pendapat untuk diketahui hukumnya. Okey. Dan oleh kerana bila kita faham kat sini, oleh kerana berbeza-beza akal dan kefahaman, dan juga akal pemahaman manusia ni berbeza. Ada orang boleh faham dengan mudah, ada orang boleh tak boleh faham langsung. Okey. Dan bercanggahan bentuk-bentuk petunjuk. Mana petunjuk bagi dalil tu atau ada nas tu, petunjuk dan pengertian dia juga berbeza-beza. Bagi dan orang pula kemampuan tak sama. Okey. Dia kata jadi dan dalam masa sama tidak pula datang kesepakatan. Okey. Okey. Tak ada kesepakatan. Jadi maka berlakulah khilaf. Itulah berlaku khilaf. Dari kelebihan Allah Ta'ala untuk umat ini bahawa dia menjaga untuknya agamanya. Untuk umat ini agama mereka. Pada usul akidah dan ibadah. Alhamdulillah Allah Ta'ala jaga untuk kita usul akidah. Sebab tu bila akidah, orang tak boleh kata khilaf dalam akidah. Khilaf akidah tak ada. Allah itu satu, tak ada persoalan. Tak ada persoalan. Bukan Allah wajib disembah, tak ada persoalan. Tak ada kesangsian, keraguan. Pada usul akidah macam solat itu wajib. Tak ada percanggahan, tak ada kesangsian. Puasa, dan zakat, haji dan sebagainya. Itu tak ada kesangsian. Ni kena jelas. Tidak ada kesangsian, tak ada sebarang percanggahan kat situ. Usul akidah dan ibadah tak ada. Dan juga kaedah-kaedah syarak yang apa yang datang dari nas-nas qat'i sabit dan dalalah, tidak ada ruang untuk percanggahan padanya. Apa yang memang dah pasti confirm petunjuk dan juga kesabitannya, maka tidak ada percanggahan. Ia hanya percanggahan pada cabang-cabang hukum. Pada asas tak ada. Pada asas tak ada. Nanti kita tengok contoh dia. Okay, jadi ada kalangan para ulama yang melihat bahawa percanggahan seperti ini dalam persoalan-persoalan furu' ni adalah perkara yang tak ada mengapa. Bahkan ia adalah di antara kecantikan syariat Islam. Kecantikan syariat Islam. Dan ini adalah perkara yang terpuji yang menunjukkan kepada kemudahan syariah dan keluasan hukum-hukumnya. Di antara perkara yang mendatangkan untuk syariat Islam ni pembaharuan yang juga dan juga kehidupan mana aktif sentiasa, bila ada benda baru dia boleh tangani dan membantu menyokong kumpulan ini. Pendapat pertama ni pada mereka pergi ini dengan dua nas. Nas pertama apa diriwayatkan daripada jalan Salam bin Salim. Beliau berkata telah mencerita kepada kami Harith bin Adin daripada A'mash, daripada Abi Sufyan, daripada Jabir secara marfu' bahawa Nabi SAW telah bersabda, ashabikan nujumi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, bi'ayhi muqtadaitum fahtadaitum, dengan mana-mana di kalangan mereka kamu dapatkan petunjuk, kamu mengikuti, kamu telah mendapat petunjuk. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, mana-mana di kalangan mereka ni kamu ikuti, kamu telah dapat petunjuk. Tapi hadis ni hadis maudhu'. Hadis ni hadis maudhu'. Okay, hadis maudhu' ni macam kita terangkan, dia bukan masalah tak ada sanad. Dia adalah dalam sanad tu ada orang yang dituduh menipu, dituduh pembohong. Maka hadis tu jadi maudhu'. Fabricated because person tu ada, terus hadis tu terus jadi maudhu'. Okey. Dia kata diriwayatkan oleh Ibn Abi Bar dalam Jami' Bayan Jami' Ulumul Hikam Okey, dia diriwayatkan juga Ibn Hazm dalam kitab ada isnad hadis ni, sandaran dia tidak tertegak dengannya hujah kerana Harith bin Aidin majhul, tak dikenali. Kata Ibn Hazm, dia kata riwayat ini gugur, riwayat hadis ni adalah gugur. Abu Sufyan yang disebutkan dalam tu adalah dhaif, bukan sahabat Nabi Abu Sufyan lain. Dan Harith bin Aidin ni adalah Abu Wahab Al-Thaqafi. Dan Salam bin Salim ni dia meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu'. Dia hadis yang maudhu'. Dan ini daripada ini adalah daripada ni tidak syak. Tidak syak hadis ni adalah maudhu'. Sering orang baca hadis ni, kita sering dengar. Ya, apakah hukumnya adat pepatih yang lebih utamakan anak perempuan? Mohon Ustaz jelaskan. Dia sebenarnya adat pepatih ni 3-4 kali saya buat seminar tentang kelas ada kursus-kursus berkenaan faraid. Tajuk ni biasa timbul lah. Bila soalan tu best. Dia kata pasal tanah adat. Dia kata tanah adat tak boleh bagi pada orang luar. Mesti kekal pada keluarga perempuan, anak perempuan. So, jadi diorang kata tak nak pecahkan harta tersebut pada orang luar. Jadi harta tu tanah adat.
So saya kata pula, saya kata kalau akak saya kata kahwin dengan orang Selangor. Kemudian suami akak mati. Dan akak tak dapat harta dia, macam mana? Mana dibagi harta dia pada adik perempuan dia. Oh, dia diam. Dia kata, tak adil lah tu. Bila suami mati, kan, akak tak dapat itu, akak tak dapat harta dia. Akak dapat harta dia. Bila akak mati, harta akak tak lebih suami. Kena bagi pada waris perempuan. Apa hal ni? Jadi kita dapat lihatlah bahawa perbuatan ni tak adil. Nampak sangat kita pembohong kan. Bila harta orang diambil, harta dia ditelan seseorang. Tak boleh keluar dari keluarga. Ini mengarut dia. Bahkan kadang-kadang perbuatan macam ni, kita kata ini memang menyanggahi syarak lah. Siapa-siapa kekalkan diri dia dengan adab pepatih tu, orang tak bahagi ikut syariat faraid, dia lawan Allah Ta'ala dengan jelas. Dalam hukum faraid ni, kalau kita perhatikan, Allah SWT dalam hukum-hukum yang lain, kita perhatikan Allah Ta'ala bagi tahu sahaja secara umum, tapi detail amalan tu kena tengok pada arahan Nabi. Contoh macam solat. Dirikanlah solat. Orang nak solat kena tengok hadis. Jumlah rakaat, waktu dia tengok hadis. Okey. Macam juga masalah zakat, tunaikan zakat. Okey, apa harta kena zakat? Orang kena tengok hadis. Satu-satunya hukum yang Allah Ta'ala terangkan pecahan secara komplit adalah faraid. Dari ayat 11, 12, 176 surah An-Nisa, Allah Ta'ala terangkan detail. Tak ada yang Allah Ta'ala beri macam tu sekali. Tapi banyak orang lawan. Banyak orang lawan. Yang balik pada asal tu lah. Ayat ni, kata ni, atuk ni, sekian-sekian sebagainya, ini adalah adat kita. Itu pula lah. Kalau rasa adat lebih besar daripada syariat, dia buat. Tapi secara asasnya apa adat patih ni melanggar hukum syarak dalam masalah tersebut. Sebab Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala terangkan. Yusikumullah fi auladikum. Allah Ta'ala wasiatkan. Allah wasiatkan. Allah pesan. Takkan kita nak main-main kat situ. Itu konsep lah. Okay, baik. So itu nas pertama yang dikatakan kalau pencanggahan adalah bagus. Rahmat. Demikian juga nas kedua dia kata ikhtilafu ummati rahmah. Pencanggahan umatku adalah rahmat. Dan ini nas yang tak ada asal. Mana bukan hadis pun. Tidak hadis pun. Percanggahan umatku adalah rahmat, bukan hadis. Kalau ikut pada Syekh saya ambil dulu dekat Yaman, Syekh Al-Imrani hafizahullah, dia kata la laisa bi hadis, bukan hadis. La sahih wala hasan wala dhaif wala maudhu'. Dia hadis ini tidak ini bukan hadis. Tidak ada sahihnya, tidak ada hasannya, tidak ada dhaif, tidak ada maudhu'. Dia fabricated, tak ada sanad pun. Dan berkata Imam Sayuti dalam Jami' Sahih, dia kata barangkali dikeluarkan pada sebahagian kitab-kitab dia kata para penghafal Quran, penghafal hadis yang tak sampai pada kita, barangkali. Ini adalah kemustahilan yang besar lah. Memang kita kata ada setengah para ulama kata macam tu, dia kata kukut ada. Tak ada. Tidak ada hadis, bukan hadis pun. Macam juga macam tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina pun bukan hadis. Tuntutlah ilmu daripada sampai ke negeri Cina tu, tuntutlah walau bisin tu bukan hadis. Demikian juga macam contoh macam kita balik daripada daripada badan kecil kepada badan besar. Pun tak ada hadis. Bukan hadis pun. Ini geng-geng sufi. Mewujudkan kisah-kisah tadi, nak seronok, nak sedapkan cerita dia lawan nafsu, tak pergi berperang. Dia nak lawan nafsu, so dia kata lawan nafsu tu lagi besar daripada Nabi SAW pergi berjihad. Fisabilillah. Itu kelakar je lah. Soalan kuliah, okay. Ini pendapat pertama. Yang kata, percanggahan yang berlaku dan nas-nas tadi adalah rahmat. Okay. Ada para ulama pula yang mencela percanggahan dan dibantu mereka pendapat ini dengan dalil yang banyak di antara kitab dan sunnah. Dan telah menyentuh penjelasan perkara ini Ibn Hazm dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usul Ahkam, dia ada bab yang ke-15 ke-25. Dia kata dan mencela akan percanggahan. So beliau sebut bahawa percanggahan ni tidak ada ruang sama sekali. Tak harus. Dan kefarduan yang difardu ke atas kita adalah ikuti apa datang dalam Quran juga sunnah. Apa datang dari Quran dan pesan daripada Nabi SAW. Dan telah tersiap salah satu kaum, dia kata, lalu berkata ikhtilaf ni adalah percanggahan ni adalah rahmat. Dan ini adalah apa yang merosakkan dia kata hadza min afsadi qaulin yakun. Ini adalah seteruk-teruk, serosak-rosak pendapat yang terjadi. Kerana ia kalau sekiranya percanggahan tu adalah rahmat, kesepakatan tu adalah dibenci. Kebencian. Kalau bercanggah tu rahmat, bersepakat tu apa? Dia kata, dan ini adalah tak dikatakan oleh seorang Muslim. Kerana sungguhnya tiada, melainkan kesepakatan atau percanggahan. Sepakat bagus,
Pencanggahan tak boleh dia kata. Dan tiada kecuali rahmat ataupun kemukaan. Dan firman, dan Allah Ta'ala telah firmankan dalam surah Quran, dalam surah Hud ayat ke 118 119, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Okay. Kalau Tuhan menghendaki, nescaya dia jadikan manusia ni umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka sentiasa bercanggahan. Illa man rahima rabbuka, kecuali siapa dirahmati oleh Tuhanmu. Cuma dalam konteks ayat ini, yang dimaksudkan dengan pencanggahan tadi ada manusia yang tidak mau mengikut akan tauhid. Sebenarnya bukan pada umum kan, kita kata manusia ni memang sentiasa ada perbezaan, rambut sama hitam, hati yang lain. Itu tak boleh. Tapi Allah perintahkan kita untuk berpegang dengan talinya. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat 103, Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendak berpegang dengan tali Allah Ta'ala kesemuanya, wala tafarraqu, yang kamu berpecah. Jadi Allah Ta'ala suruh berpegang tali dia, tapi pegang dengan talinya lah, bukannya bersatu saja, bersatu di atas perintah Allah Ta'ala, bukannya bersatu saja. Ada orang kita ni bersatu je, dia nak bersatu tapi dia tak nak masalah atas asas apa. Konsep dia kat sini dan surah Al-Imran tu 103, bersatu tapi di atas apa? Di atas tali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala larang daripada perpecahan dan percanggahan. Ayat berikutnya Allah Ta'ala katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan kamu menjadi seperti orang berpecah dan bercanggahan sesudah mana datang pada mereka bukti-bukti. Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka itulah untuk mereka ada azab yang pedih. Okey. Dan kerana sungguhnya percanggahan ni akan menghinakan, merendahkan akan kedudukan umat, menghilangkan kehebatan mereka. Dan juga mengkaca-kacakan akan keadaan mereka. Allah nyatakan dalam ayat yang ke Al-Anfal ayat ke 46, wala tanaza'u, yang kamu berbantah-bantah, fatafshalu, dan kamu akan gagal, fatadhhabari hukum, akan hilang kekuatan kamu. Nah, dalam perkara ni kata telah datang sabda Nabi SAW. Macam Nabi kata, iqra'ul Qur'ana ma'talafat alaihi qulubukum. Bacalah Quran, pelajari Quran selama mana ia bersatu di atasnya hati kamu. Fa idza ikhtalaftum faqumu. Bila kamu bincang, baca Quran tu dan bincang, kamu bercanggahan, bangun. Habis itu tinggalkan. Mana kalau kita bincangkan ayat Quran tadi, kita bersatu. Dan ada hati kita bersama. Ya, teruskan. Tapi bila kita berbincang, kemudian kita bercanggah. Tinggalkan. Mari kita bangun. Dan perkara ni kebiasaan. Bukan dalam tajuk usul agama. Dia biasa dalam cabang-cabang. Nabi suruh tinggalkan. Dan telah menjelaskan Nabi SAW apa yang membawa kepada apa? Kepada percanggahan, daripada kebinasaan umat. Sebelum daripada apa yang dikatakan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah anhu. Nabi SAW Abu Hurairah kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa aku larang kalian daripadanya, maka jauhilah ia. Dan apa-apa aku perintah kamu dengannya, maka datangkan ia sedaya upaya kalian. Kata fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, dan sesungguhnya hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum di kalangan kalian, kasratus mas'alihim, banyaknya persoalan-persoalan mereka, waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan juga percanggahan mereka terhadap para nabi mereka. Mana memperdalamkan persoalan, membincangkan berdalam-dalam sampai last sekali bercanggah dengan para anbiya sendiri. So last sekali benda tersebut menyebabkan mereka ni akan sesat. Iaitu binasakan mereka. Okey. So kita dua pendapat tadi. Okey. Sekarang Syekh Manap Qattan jelaskan. Dan sebenarnya dia kata percanggahan dalam cabang sebenarnya, dalam perkara-perkara cabang tidak ada kesalahan padanya. Kata kita nak fahamkan sebenarnya pada usul takkan ada masalah. Pada furu' ni, benda cabang, kita percanggahan ni tidaklah dinikan dan seumpama percanggahan ini tidaklah jadi tercela selama mana bersandar pada satu bentuk pendalilan. Dan tak ada dalil yang lebih kuat. Macam contoh macam ni ada jadi kes sekali waktu saya dulu saya pernah gantikan kawan saya Ustaz Syed bin Syam berceramah dekat RTM sebelum masuk Darul Taklim. Lepas tu bila saya dapat belajar kerja kat Darul Taklim, saya tak pergi mengajar lagi sudah. Dia dah start dah nak kata nak ajak buat rakaman, saya tak minat. Jadi bila satu kali tu saya mengajar, ada datang budak-budak muda jumpa saya lepas kelas. Dia kata, Ustaz, Nabi kita satu, Quran kita satu, kenapa kita boleh berbeza cara solat?
Dia cakap Indo. So bila dia cakap itu, saya pun jawab pada mereka, saya kata Nabi kita satu, betul. Tapi ketika solat, Nabi solat, para sahabat tengok, banyak kedudukan berbeza. Macam sahabat A nampak macam ni, B nampak macam ni, C nampak macam ni. Macam kita macam Bismillah kuat kepelahan dibaca. Ada sahabat kata dengar, ada sahabat kata tak dengar. Jadi bila kita kata benda tu berbeza-beza, dan Nabi solat banyak kali. Sepanjang kita kata sejak difardukan solat kat atas baginda, atau umat Islam, sampailah baginda wafat, baginda solat, sentiasa solat, tak pernah berhenti. So perbezaan berlaku dekat situ, tak ada masalah. So A pun betul, B pun betul, tangkap tangan tinggi ni ke, tak ada masalah. Sebab dua-dua ada dalil yang datang. Saya kata, sebab Nabi buat. Sebab tu kalau kita lihat benda Nabi buat sekali saja, contoh macam haji, tak ada percanggahan. Tarikh datang, tak ada percanggahan. Kemudian kita nak tahu apa kali, tak ada percanggahan. Sentuh kawasan mana di Kaabah tu tak ada percanggahan. Nabi tengok dua tempat je. Tiang ada Hajar Aswad tu, Hajar Aswad sendiri, dan tiang sebelumnya, tiang yang hadap ke arah selatan, ke arah Yaman. Nabi tak sentuh pun Hijri Ismail, Nabi tak sentuh benda sekian, Nabi sentuh satu tempat je. Dan Nabi mula Safa, akhir Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. So, jadi bila kita pasti kat situ, tak ada sebarang percanggahan sebab Nabi buat sekali. Ada pun benda Nabi buat untuk tempoh yang panjang tadi, Nabi terang macam ni, ini nampak macam ni, saya kata tak boleh kita tolak. Tapi dia orang pergi macam muka tak puas hati jugalah. Walaupun dalil tu dah kuat dah. So benda Nabi buat dengan tempoh yang panjang, banyak kali, berlaku percanggahan padanya, tak ada timbul tajuk. Tak ada masalah. Tapi benda Nabi SAW buat sekali saja, ya. Itu kita kata takkan timbul tajuk percanggahan kat situ. Kat sini kata bila tak ada dalil lebih kuat. Okey. Tapi hanyalah dicela sebenarnya percanggahan yang dibersihkan oleh hawa nafsu. Mana kenapa nak bercanggah? Sebab hawa nafsu kita nak menang. Ataupun kita dikuatkan oleh taksub. Contoh macam kita kata imam kita ni, contoh macam setengah ulama mazhab Syafi'i. Imam dia Syafi'i lah semua sekali betul. Masalah juga kat situ. Imam Syafi'i tak pernah mendakwa bahawa dia semua benda dia betul. Bila dia kata dia taksub ni, kadang dia akan sibuk cari walau dalil tak ada pun dia kata ada juga. Ini problem sebenarnya. Kata lalu dibutakan orang-orangnya daripada dalil. Dalil ada pun dia buta juga. Ini yang tercela. Ini yang tercela. Dan menyekat di antara mereka dan di antara pergi kebenaran ketika bertentang dalil-dalil dan mengenalkan yang rajih. Dia menyekat. Dia takkan kenal. Dalil tu datang bertemu, dia tak tahu mana satu betul. Jadi benda ni masalah sebab kita kata kalau dia kata ini percanggahan yang berlaku, ia tercela. Dan apabila telah sempurna kesepakatan, maka ia menjadi nikmat dan rahmat sebenarnya. Itu sepatutnya asal. Jadi kita kata pada konsep dia, kita boleh bersepakat, tak ada masalah. Macam sekarang ni kes coronavirus kan. Dia kata ada khilaf berkenaan dengan tajuk tajuk masalah soft. Dia kadang-kadang kelakar jugalah bila soft tu dibuat kan. Kenapa tak penuhkan semua? So bila soft tu buat 4 orang, 5 orang, lepas tu kosong tepi ni. Pasal boleh sampai ujung. Penuhkan sampai habis lah. Kenapa nak kena buat 4 soft atau buat macam triangle? Macam bentuk diamond, segitiga sebagainya. Kenapa? Kalau betul nak solat lah. Ada tadi soft depan penuhkan lah. Kenapa nak buat macam tu? Allahu'alam. Tapi secara basic dia kalau kita nak faham di sini, percanggahan tu ada. Tapi pada sebut kita kata pasal masalah dalil. Dalil. Cuma kat sini kita kata pasal kes kerana para ulama, majoriti para ulama melihat bahawa berduduk rapat dalam soft tu, dia kata bukannya wajib. Dia kata sunat sahaja. Digalakkan. Itu yang membuka ruang untuk kita punya fatwa yang keluar sekarang ni untuk bolehkan berjarak. Walaupun sebenarnya tak ada dalil hadis Nabi membolehkan jarak. Cuma yang diorang mungkin ada pendalilan dia berdasar pada perbuatan sahabat. Seorang sahabat ditakbir dan untuk solat sebelum masuk soft. So lepas tu tapi dia bergerak sampai masuk soft. Cuma jadi kisah dia kadang dijadikan sebagai sandaran bersolat itu sah. Solat itu sah. Kata. Tu konsep dia. Jadi para ulama percanggahan lah. Cuma benda ni macam bila kata ada percanggahan pada cabang-cabang macam ni. Dia membuka ruang untuk pemudahan. Macam kes zakat fitrah. Zakat fitrah kalau ikut pada dalil, tak ada sebarangan dalil kata boleh bayar dengan duit. Dalil. Basic dia, kerana Nabi suruh keluarkan makanan.
Jadi cuma kita kata kat sini tadi masalah khilaf yang timbul kan para ulama yang kata boleh bayar pakai duit dan sebagainya, membolehkan kita pegang asas fatwa tersebut. Berdasar pada zaman Nabi dahulu, makanan tu adalah duit. Macam tamar, kismis, barley, gandum dan sebagainya, dibeli barang dengannya. Zaman sekarang tak boleh beli barang. Bawa seguni beras beli kasut sekolah. Mana boleh? Kita pergi sekolah, pergi ke pasar raya nak beli barang pakai beras. Mana ada orang terima? Dia cuma terima dengan transaksi wang, online ataupun fizikal. So kena jaga-jaga sikit. Kat situ kita ada pencanggahan tadi membuka ruang untuk pembolehan perkara-perkara yang kalau kita tak boleh kan dia sempit. Kalau kita suruh orang bayar zakat pakai beras, mesti ikut dalil, nas yang sahih, kan jelas terang-terangan. Okey, ni kayak masalah lah. Dahlah beras, dia kata kalau orang kata tukang zakat fitrah tu, dia kena bawa lori lah tiap kali terima zakat. Dulu orang buat kaedah, saya ingat dulu almarhum bapa saya dulu. Dia terima dia jadi amil zakat dekat rumah lu. So dia bawa uncang beras. Uncang beras tu dengan jumlah satu ni untuk seorang. Mana satu tu untuk seorang So dia buat kan satu gantang 4 mud. 4 mud satu sok. So ini satu sok. So jadi dia pergi, bila pergi tu dia akan serah pada orang tu akan beli pada dia benda tu, dia akan stack bagi. Lepas tu buat lagi beli bagi. Berkali-kali gunakan uncang beras tu. Uncang beras tu untuk kalau dia ada 14 orang anak. Dan dia ada berapa orang anak kan, dia tanggung. Seriously banyak kali lah kena ulang alik. Sebab tu kata pemudahan tadi, percanggahan tentang perkara ni dia ada kebaikannya untuk pemudahan. Tapi pada benda cabang, pada furuk lah. Benda usul tak ada lah. Okey. Jadi para ulama telah mengarang dahulu dan terkini mengenai percanggahan para fuqaha dan mereka jelaskan sebab-sebabnya. Dan antara contoh itu adalah apa yang harus padanya percanggahan, apa yang tak harus. Ya, dan mereka sebut contoh-contoh apa yang harus percanggah padanya, apa yang tak harus. Okey. Di antara kitab-kitab yang dikarang macam tu adalah kitab Takhrijul Furu' Al-Usul oleh Imam Syihabuddin Mahmud bin Ahmad Az-Zinjani yang mati pada tahun 656. Mengeluarkan furuk pada usul. Ini kitab yang terangkan macam mana percanggahan itu berlaku. Bila dia bawakan furuk cabang kepada usul, keluarkan balik. Ni perkara ni. Dan kemudian dalam juga karangan Ibn Taymiyah rahimahullah, Raf'ul Malam an Aimatil A'lam, mengangkat celaan daripada imam-imam yang tokoh. Ibn Taymiyah yang mati pada 728. Sebab dia bila orang kadang bercanggahan ni, keluar orang ni kata ulama ni jahil, orang tak ikut dalil. Tapi Ibn Taymiyah dia karang buku untuk angkat celaan daripada para imam. Imam-imam tadi adalah mulia, macam imam-imam mazhab ke imam-imam di kalangan para tabi'in. Mereka ni adalah orang-orang yang memang bekerja untuk Islam. Tapi bila terkeluar daripada mereka pendapat yang salah atau percanggahan berlaku, dan kenapa? Dalam buku ni bagus dibincangkan. Kemudian kitab Tamhid dan mengeluarkan furuk ke atas usul oleh Imam Jamaluddin Abi Muhammad Abdurrahim bin Hussein Al-Isnawi yang mati pada tahun 772 Hijrah. Itu pun sama buku yang bincangkan berkenaan kenapa para ulama bercanggahan dan apa benda patut bercanggah, apa tak bercanggah. Kemudian kita Insaf fi Bayan Asbabil Ikhtilaf, Insaf dalam menjelaskan sebab ikhtilaf, karangan Waliullah bin Ahmad Ad-Dahlawi. Waliullah, ini ulama India. Waliullah bin Ahmad Al-Dahlawi. Dahlawi itu Delhi. Dahlawi itu Delhi. Okey. Dan dia kata apa? Dan dia kata apa yang tidak harus padanya ikhtilaf di antara umat Islam oleh Syekh Abdul Jalil Isa. Demikian juga kitab lain Asbabul Ikhtilaf Al-Fuqaha oleh Ustaz Ali Khafif. Demikian juga asal ikhtilaf fil qawaid usuliyah, kesan percanggahan pada kaedah-kaedah usul fi ikhtilaf fuqaha pada percanggahan para fuqaha. Ni kadang macam para fuqaha ni ada yang melebihkan hadis dhaif ke atas pendapat. Ada yang berpegang macam tu, ada yang berpegang bahawa kalau hadis dhaif tak harus pakai langsung. Kita ijtihad pakai akal je. So basically benda ni yang ada percanggahan tu yang menyebabkan percanggahan para fuqaha. Kaedah mereka keluarkan hukum itu sebab mereka bercanggahan. Yang oleh Dr. Mustafa Said Khin. Okey, dan juga sebab ikhtilaf para fuqaha oleh Dr. Abdullah At-Turki. Abdullah Muslim At-Turki. Jadi kita kata ini buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan sebab-sebab percanggahan yang berlaku di kalangan para ulama. Tapi kesemuanya jelaskan
perkara-perkara yang patut bercanggah, dia basically semua kecanggahan berlaku pada cabang, bukan pada asal. Okey. Okay, jadi sekarang ni kita akan, nanti insya-Allah kita akan masuk sebab-sebab percanggahan yang berlaku. InsyaAllah kita akan ada beberapa perkara yang kita bincangkan apa sebab. Sebab masa kita sebut secara umum, macam para sahabat ni sendiri dari kadar kefahaman dia tak sama. Ada yang kuat kefahaman, ada kurang kefahaman, ada yang duduk dengan Nabi lama, ada duduk dengan Nabi sekejap. So semua ni memberi kesan kepada masalah kefahaman dia. Macam kita terang dulu masalah kita terangkan pendapat pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan bila dia jadi amir dekat Syam. Umar lantik dia jadi gubernur di Syam. Dia ada pendapat fik dia yang pelik sikit. Macam kes pendapat dia membolehkan perkara tertentu daripada masalah macam riba fadl kan, riba yang lebihan. Riba kalau kita tukar emas dengan emas, tak apa lebih kalau sekiranya on the spot. Tapi kita faham bahawa dalil yang datang tak kuat untuk menyokong dia. Kalau pendapat dia, itu pendapat dia. Jadi yang perkara ni bila kita kata macam dia masalah dia awal Islam ke, lewat Islam ke, semua benda tersebut ada kaitan. Macam dia lewat Islam. Sebab tu bila ada duduk dengan Nabi lama ke sekejap ke, semua benda tu berperanan dalam masalah percanggahan mereka. So insya-Allah nanti kita akan masuk kepada tajuk apa sebab-sebab percanggahan yang berlaku di kalangan para ulama. Kenapa? So insya-Allah kita bincangkan detail baik. Kita berhenti kat situ. Okey, ada soalan? Nah, ada sila. Dia jawab soalan Okey, 1/3 bahagian jatuh faraid, jatuh ke Baitul Mal, apa justifikasi? Sebab harta tersebut tidak boleh dibahagikan pada keluarga. Sebab keluarga dia je boleh ambil harta tersebut. Dan keluarga dia macam tadi mak tu kan yang mati, seorang perempuan tu mati, tinggalkan anak perempuan 3 orang. Okey, yang boleh ambil harta dia adalah waris dia saja, dan waris dia tak ada dah. Bila tak ada dah, harta tersebut masuk Baitul Mal akan disedekahkan balik pada umat Islam. Itu tajuk dia, masuk pergi Baitul Mal. Kalau tak ada orang datang berebut, takkan nak bagi stranger datang. Orang tak ada kaitan keluarga. Sebab tu kenapa harta tersebut akan pergi Baitul Mal. Apa-apa harta dalam faraid yang tak habis dibahagikan akan pergi pada Baitul Mal. Apa-apa harta yang tak habis dibahagikan kepada waris, dan dia bagi waris masih berlebih. Dan memang tak boleh, dan memang wanita dalam konteks pewarisan harta tak boleh habiskan semua harta. Kecuali macam kes adalah adik-beradik perempuan dengan anak perempuan kita bergabung sekali dalam pewarisan harta. Itu jadi kes. Ada pun yang lain tak ada. Tak ada sebab. Sebab tu kenapa tak boleh. Jadi bukan justifikasi tu pun kita sengaja bagi. So, itu kaedah yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW kepada harta-harta tersebut. Mana lebihan harta tadi dia tak boleh siapa ambil dah. Siapa nak ambil harta tersebut? Dan biarkan harta tersebut tidak dibahagikan adalah zalim. Adalah zalim lah, tinggalkan harta macam tu. Semua orang tengok, tak boleh. So mesti ada di situ diuruskan harta berkenaan. So harta tu dibagi kepada Baitul Mal dan dia akan diagihkan kepada orang miskin. Jelas? Lambat dia reply. Mana pula? Ada. Jika dia adik-beradik perempuan, adakah adik-beradik perempuan juga layak dapat? Ya, itu masalah. Tadi kita kata sebut dulu siapa yang ada. Biar orang tu mati. Yang tajuk kita sebut tadi kan. Anak perempuan, orang tu mati, perempuan tu mati, suami dia dah tak ada dah. Dia ada anak perempuan. Anak perempuan dia dapat 2/3. So baki tadi, kalau adik-adik perempuan yang lain, dapatlah harta tu. Macam ikut kita bincangkan tadi. Dapatlah baki tersebut. 1/3 tu pergi pada adik perempuan ni lah. Adik-beradik lelaki saja tak semestinya. Bahkan kita bincang tadi, para sahabat bercanggahan pendapat tentang perkara tersebut. Ikut Ibnu Abbas kata gugur. Tapi ikut kepada majoriti, jumhur para sahabat, adik-beradik perempuan kita kongsi harta dengan anak perempuan kita. Anak perempuan kita dapat 2/3. 1/3 baki itu akan dihabiskan oleh adik-beradik perempuan si mati. Memang dapat. Dia bukan semestinya lelaki je. Dalam Islam memang perempuan pun ada hak dan harta tersebut. Cuma jadi kes tadi yang kita kata benda ni, kalau kita kata adik-beradik lelaki, lebih kuat. Dapat macam kisah masa asal kepada
hukum faraid itu turun, kisah bin Rabi' tu kan, kita kata kisah yang berlaku pada dia tu menyebabkan turunnya ayat faraid. Sebab adik-beradik dia, saudara dia, adik dia ke abang dia ke, ambil semua harta dia, tinggalkan anak perempuan dia, tak bagi dapat apa-apa, isteri tak dapat apa-apa. Setelah sekali bila dapat pada Nabi SAW, Nabi diam. Turun Al-Quran baru Nabi panggil dia kata ambil bagi pada isteri dia 1/8, anak perempuan 2/3, baki milik kau. So adik perempuan pun dapat itu juga. Daripada asal oleh para sahabat, diorang bagi jadikan harta yang baki dapat kepada adik perempuan. Sepertiga yang tadi dapat kepada adik perempuan. Ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Ibnu Abbas tak dapat. Ikut pada mazhab Syafi'i, ikut pada pendapat Umar dan para sahabat yang lain, ia dapat. Adik perempuan boleh ambil harta baki tersebut. Jelas? Jelas tak jelas? Senyap lama. Dia dengar tak ni? Okey. Okey, Alhamdulillah. Okay. So jadi tak ada soalan dalam kelas pun tak ada Oh, soalan YouTube lah. Okey, itu soalan dah. Sini pun tak ada soalan dah. So kalau tak ada soalan, kita tutup kelas. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.